warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 4. Apa khabar semua? Sehat atau tidak? Dah sarapan belum? Benda apa ni penting, dah mandi ke belum? Jangan tak mandi lagi, kena mandi dulu sebelum kita belajar pada pagi ni. Okey, apa topik kita? Topik kita adalah bijak urus wang. Bagaimana nak urus wang kamu dan wang cikgu juga sekali dah. Okey, jom kita belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar berkenaan dengan 3.3 pengurusan kewangan, di mana kita akan dapat merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan jangka masa pendek. Dan seterusnya merekodkan simpanan dan perbelanjaan bagi mencapai matlamat kewangan. Dan yang terakhir sekali, menjelaskan keperluan menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan. Okay, ini yang kita nak belajar pada hari ini. Okey kelas, jadi sekarang ni cikgu nak kamu bayangkan diri kamu, sama ada kamu boleh, kalau murid lelaki, bayangkan diri kamu menjadi Tengku Iskandar. Ataupun kamu murid perempuan, kamu bayangkan diri kamu ni sebagai seorang watak namanya Arissa Rayhana. Jadi kedua-dua watak ini, dia berjalan menuju ke sebuah kedai. Okey, pergi ke mall, kemudian pergi ke sebuah kedai. Apa nama kedai itu? Okey, bila kamu pergi ke mall, kamu pergi ke satu kedai mainan namanya Toys R Us. Cikgu pun tak pandai sebut ni. Okey, jadi bila kamu berjalan ke kedai Toys R Us ini, kamu akan dapat tengok ada barang-barang di sana lah. Okey, jadi bila kamu pergi ke satu bahagian, kamu nampaklah bahagian senapang ni, harga dia RM174.90. Kemudian kamu pergi pada bahagian Lego. Nampak pada bahagian Lego, bahagian blok-blok, harga dia RM139.90. Kemudian jalan lagi, tengok pula ada satu bahagian mainan untuk perempuan ni, RM129.90, Sylvanian Families. Okey, kemudian kamu tengok ada Dollhouse yang besar ni, harga dia RM1,399.90. Apa semua 99 ni? Kemudian kamu pergi jalan ke bahagian board permainan game, game-game papan. Harga dia RM169.90. Dan kemudian kamu berjalan lagi, nampaklah mainan Transformer ni. Harga dia RM149.90. Transformer ni, War of Cybertron. Okey, jadi bila kamu lihat di sini, yang mana satu kamu pilih? Antara barangan-barangan ini yang berkenan di hati kamu, yang mana satu? Okey, oleh kerana anda adalah seorang murid yang bijak dan bergeligak otaknya, maka anda memilih untuk membeli mainan Monopoly Ghostbuster ini. Harga dia RM169.90. Tetapi bila kamu nak beli, kamu nak ambil, kamu tengok di poket kamu, tengok di wallet kamu, tiba-tiba kamu dapati kamu tidak ada duit yang cukup untuk membeli mainan ini ataupun board game ini. Jadi macam mana kita nak buat? Sekarang ni duit tiada. Di sinilah kepentingan menabung. Jadi kita nak belajar hari ni macam mana kita nak menabung lah untuk mencapai matlamat kita nak beli barangan yang impian kita ni yang kita mau, iaitu Monopoly Ghostbuster. Okey kelas, jadi cikgu nak tunjukkan step by step, langkah demi langkah untuk kita nak menyimpan nak menyimpan duit, untuk menabung duit bagi nak beli sesuatu untuk matlamat jangka masa pendek, dan boleh digunakan juga untuk matlamat jangka masa panjang. Okey, apa yang kita perlukan? Yang pertama, kita perlukan bajet harian. Kemudian selepas kita buat bajet harian, kita buat bajet mingguan, dan selepas itu kita buat jadual simpanan bulanan. Okey kelas, jadi untuk menyimpan ataupun menabung wang, perkara utama yang kamu perlu perhatikan atau kamu perlu praktiskan adalah bajet harian. Okey, kena buat bajet harian. Okey, contoh dia minggu pertama bulan September. Minggu pertama bulan September. Okey, kita lihat macam mana nak buat bajet harian. Okey, ada hari, ada dapat wang, ada bahagian simpan, belanja dan jumlah mingguan. Bermula daripada hari Isnin hingga Jumaat. Okey, dapat wang, simpan, belanja. Kenapa simpan di tengah? Kenapa simpan tak berada di sebelah paling kanan? Okey, jadi pengurusan kewangan yang terbaik adalah bila kamu dapat wang, kamu simpan dahulu wang tersebut, baru bakinya kamu guna untuk belanja. Jangan belanja dulu baru simpan. Pergi bershopee dulu. Berlazada dahulu baru nak simpan. Memang tak jadilah.
memang habislah duit tu untuk tak boleh nak simpan. Okey. Jadi bila contohnya hari Isnin kita dapat wang saku, kamulah dapat wang saku ada wang saku lah RM2. Kemudian ibu bagi lagi tambahan RM4. Jadi totalnya adalah RM6. Jadi kamu pun cadang-cadang nak simpan RM3.80. Jadi tulis di sini RM3.80. Kamu cadang-cadang untuk simpan kan. Jadi belanja baki yang ada duit sekarang ni adalah RM2.20. Jadi kamu boleh guna untuk nasi goreng RM1.20. Dan air sirap harganya RM1. Okay, mahal sikit air sirap ni. Okay, RM1 harga dia. Pada hari Selasa, dapat lagi wang saku RM2. Kemudian adik beri, adik kesian tengok abang atau kakak kurus sangat, bagi tambahan duit RM2. Okey, jadi kamu hajat nak simpan RM2.80. Jadi belanjalah untuk beli mi sop RM1 dan gula-gula 20 sen. Okey, kemudian hari Rabu, tulis di sini wang saku, dapat wang saku RM2. Dan kakak pula yang bagi pada hari Rabu ni RM2 lagi sebagai tambahan. Jadi kamu nak simpan RM2.50. Jadi ada baki RM1.50 yang boleh digunakan untuk belanja. Jadi belilah roti canai RM1.20 dan kemudian beli pemadam yang ada gambar bendera tu yang boleh main tepuk-tepuk tu kan. 30 sen. Mahal sikit dulu 10 sen je. Okey, kemudian hari Khamis dapat wang saku RM2. Kemudian ayah pula bagi RM6. Ayah kaya sikit, bagi lebih sikit RM6. Jadi hari itu total duit yang kamu ada, yang kamu dapat adalah RM8. Jadi kamu berhajat untuk simpan RM3.50. Jadi bolehlah beli nasi ayam, hari itu mewah sikit, RM3.50. Dan buku tulis pula, nak beli buku tulis RM1. Okey, kemudian pada hari Jumaat dapat wang saku RM2 dan kemudian abang pula yang bagi. Oh, tiap hari ada orang bagi kan? RM2. Jadi kamu pun nak simpan RM1.50 je pada hari Jumaat. Nasi minyak lah kamu beli. Okey, hari Jumaat nak makan nasi minyak RM2. Kemudian derma, kamu nak bagi derma sempena hari Jumaat ni, pahala banyak sikit. Kemudian 50 sen kamu nak derma. Okey, ini adalah bentuk macam mana kamu nak buat bajet harian, jadual untuk kamu buat bajet harian. Okey, jadi kamu dapat wang, jumlah kamu dapat wang kamu kira daripada hari Isnin sampai Jumaat RM26. Simpan RM14.10 kamu berjaya simpan pada minggu pertama bulan September. Kemudian kamu boleh guna untuk belanja, jumlah kamu belanja adalah RM11.90. Jadi kamu dapati di sini jumlah yang kamu simpan lebih banyak daripada jumlah yang kamu belanja. Inilah yang terbaik, yang paling bagus. Okey, ada bahagian simpan dan belanja. Sebab tu pentingnya ada bajet harian. Sebab kalau tidak ada bajet harian, kamu tak tahu duit kamu tu hilang ke mana. Tiba-tiba tengok-tengok minggu-minggu habis. Begitu je. Okey, selepas kita buat bajet harian, ada kemudian yang kedua, upgrade daripada bajet harian, iaitu bajet mingguan. Okey, untuk bajet mingguan ni, kamu buat bajet harian macam tadi juga, tetapi pada bajet mingguan ini, kamu akan kira pula minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dapat wang, simpan dan belanja. Jadi kamu dapat wang RM26 pada minggu pertama tu, RM14.10 untuk simpan, dan belanja tadilah yang kita kira tadi, RM11.90. Contohnya untuk minggu kedua ni, kamu dapat wang RM22 dan kamu nak simpan RM12. Jadi kamu belanja, yang boleh kamu belanja adalah hanyalah RM10. Minggu ketiga contohnya RM20 kamu dapat wang, kemudian RM10 pula kamu simpan dan kamu belanja RM10. Dan minggu keempat RM25 kamu dapat wang, kamu simpan RM14.50. Jadi baki dia berapa? RM10.50 yang boleh kamu belanjakan. Dapat wang, tolak simpan, kita akan dapat jumlah untuk belanja. Jadi kita jumlahkan, kita tambah ke semua dapatan wang yang kita dapat ini daripada minggu pertama hingga minggu keempat, kita akan dapati jumlahnya adalah RM93. Untuk bahagian simpan, jumlahnya RM50.60. Untuk bahagian belanja, RM42.40. Jadi bila kita buat bentuk bajet mingguan begini, nampak aliran untuk wang keluar dan wang masuk. Okey, selepas kita buat bajet mingguan, bajet harian, kemudian bajet mingguan, sekarang kita lihat jadual simpanan bulanan. Okey, kita ada bulan, kita ada simpan dan catatan.
Okey, tadi contoh yang cikgu tunjuk sebelum ini adalah berkaitan dengan simpanan pada bulan September. Jadi bulan September tadi, jumlah yang kita berjaya simpan adalah RM50.60. Sebab kita nak beli tu, monopoli yang Ghostbuster tu, kita target kita nak beli harga dia RM169.90. Jadi pada bulan Oktober, kita berjaya simpan RM45, November RM32, Disember RM42.30. Jumlah kesemuanya adalah RM169.90. Jadi ngam-ngam kita berjaya kumpulkan duit yang secukupnya untuk kita beli monopoli Ghostbuster di kedai Toys R Us tadi. Okey, kemudian kita beralih kepada kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Yang pertama, elak berhutang. Jadi kita boleh nampak aliran wang masuk, wang keluar. Jadi bila kita terlebih belanja, keesokan harinya kita boleh kurangkan sedikit perbelanjaan. Kita track rekod simpanan dan juga perbelanjaan kita. Pertama, elak berhutang. Yang kedua, kawal belanja berlebihan. Mungkin ada satu masa yang kita belanja berlebihan. Jadi bila kita ada catatan, kita akan dapati bahawa perbelanjaan itu sudah melebihi daripada apa yang kita target. Jadi kita boleh keesokan harinya, keesokan minggu depannya, minggu depannya kita boleh buat potongan sedikit lebih untuk cover balik hari yang kita tersilap belanja berlebihan itu. Biasanya ni belanja berlebihan ni ketika waktu ada promosi ke, ada ataupun mungkin kamu lapar sangat nak makan banyak ke, ikutlah apa-apa yang berlaku, kita pun tak tahu juga kan. Okey, kemudian kepentingan dia lagi adalah untuk menyimpan wang untuk masa hadapan. Ya, sebab kadang-kadang kita kena ingat waktu kita senang, kita kena ingat akan ada masa kita susah. Jadi bila begitu kita ingat, jadi kita akan buat simpanan lebih untuk preparation pada masa susah tersebutlah. Macam kamu tengok semut lah. Semut, bila semut ni sebelum musim hujan, mereka ni akan kutip ataupun cari makanan yang banyak untuk disimpan dalam sarang semut. Sebab itu kadang-kadang bila kamu tengok kan, semut ni bila selalu suka masuk rumah kadang-kadang 2 minggu ataupun seminggu sebelum daripada musim hujan. Tiba-tiba je bersarang dalam rumah kamu. Jadi sebab apa? Sebab mereka buat preparation untuk hari hujan. Okay, simpan makanan banyak-banyak. Bukan macam belalang Okey, kemudian keperluan didahulukan. Okey, dalam hidup kita ada keperluan dan kita ada kehendak. Okey, yang penting kita dahulukan keperluan, barulah kita kehendak. Okey, contohnya keperluan macam ni. Contohnya keperluan, kita nak ada elektrik, kita nak ada air, kita nak ada penginapan rumah. Jadi itu adalah keperluan. Kita nak ada pakaian. Itu adalah perubatan. Itu adalah keperluan. Tetapi kalau kehendak ni macam mana? Dia melebihi daripada, kalau kita beli baju sehelai 2 sudah cukup. Tapi kita beli sampai 10 helai. Contohnya. Tapi tak pakai. Beli banyak-banyak tapi tak pakai. Itu dah kehendak. Mentang-mentang lawa cantik kita beli. Contoh lain lagi. Contohnya kita ada jam. Kita nak beli jam. Jam itu kita boleh beli dengan harga murah. Sebab jam mahal ke murah, jam fungsi sama untuk tengok masa. Jadi kalau keperluan hanya setakat beli jam murah-murah pun boleh. Dan kita boleh tengok masa jam berapa kan. Tetapi kalau kehendak, kamu beli jam tapi jam dengan harga yang sampai ribu-riban. Contohnya begitu. Jadi itu adalah kehendak. Padahal jam yang mahal, jam yang murah, masa dia tetap 24 jam sama. Okey, kita lihat seterusnya cara simpan wang. Yang pertama, tabungan sendiri. Kamu boleh simpanlah dalam tabung, ataupun simpan di almari, ataupun simpan di bawah bantal pun bolehlah. Ada ni, kalau ada yang menyimpan di bawah bantal, ada duit shilling, dia campak je bawah katil, bawah bantal. Tengok-tengok sekali, pernah dulu cikgu tahu satu cerita, dia simpan-simpan duit bawah duit shilling, bawah katil, sampai 4,000, 3,000, 4,000 ringgit, dan akhirnya boleh kahwin. Okey, seterusnya ada cara simpan yang kedua adalah melalui bank, institusi bank. Okey, ada Maybank, IMB ataupun guna tabung haji untuk yang murid-murid yang Muslim. Tabung haji boleh digunakan untuk simpanan. Terutamanya bila kamu dah cukup duit nanti boleh digunakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah. Kemudian Agrobank, bank pertanian, bank Islam, bank rakyat. Ada lagi bank-bank lain, bank muamalat dan sebagainya lah. Okey, ada banyak bank.
Kemudian kamu boleh simpan juga di Amanah Saham. Ada Amanah Saham Bumi Putera, Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Malaysia dan Amanah Saham yang lain. Yang penting dapat kelulusan daripada kerajaan, ada jaminan daripada kerajaan. Dan kemudian ada cara simpanan seterusnya, skim simpanan yang ditawarkan oleh serta-serta syarikat dan serta-serta perbadanan. Contohnya di sini SSPNI yang boleh digunakan sebagai tabungan bagi pendidikan anak-anak. Okay, jadi inilah antara cara untuk menyimpan wang. Okey kelas, jadi sekarang kita dah sampai kepada latihan bijak urus wang. Contoh soalan yang pertama, oleh kerana Manchester United tewas 0-5 dengan Liverpool, Messi ingin membeli cedah hati Liverpool yang berharga RM12 kerana hatinya sudah berpaling arah. Okey, dulu minat Manchester United, sekarang oleh kerana Manchester MU dah kalah, pergi pula sokong Liverpool. Begitulah orang. Okey, jadi soalan dia, adakah jumlah perbelanjaan Messi sama dengan jumlah pendapatannya? Jadi kamu boleh tengoklah di sini. Adakah Messi dapat membeli cenderamata Liverpool itu? Jadi kamu kiralah dapatan, wang dan juga belanja. Soalan yang kedua, nyatakan dua kepentingan merekodkan wang simpanan dan perbelanjaan. Dan soalan ketiga, senaraikan cara untuk menyimpan wang. Cikgu dah explain, dah terangkan kepada kamu tadi. Jadi cikgu rasa sampai setakat ini sajalah pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titu, bye bye, ciao.